Bertemu kembali rentasan berita edisi 694, saya Zawazdi Yusof dan antara paparan utama. Apa ada pada analogi galah Nik Aziz? Wanita keadilan ikrar setia kepada Anwar. Ujian COVID-19 palsu, cari dalangnya. Kita bukan Tuhan, kata Mujahid. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa yang terjadi dalam kemelut menamakan siapa calon Perdana Menteri Pakatan Harapan antara Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Kedua pihak dilihat saling serang menyerang tanpa henti walaupun terdapat permintaan daripada pucuk pimpinan agar menghentikannya. Anehnya permintaan ini cuma datang daripada pihak pimpinan Pakatan Harapan. Tidak kedengaran seruan daripada pasukan Tun Dr. Mahathir. Malah serangan semakin menjadi-jadi terhadap Anwar di dalam media sosial yang asalnya dari penyokong bekas Perdana Menteri ketujuh itu. Contohnya terkini, ahli Majlis Tertinggi Bersatu yang sudah dipecat, Akram Shah Sanusi berkata, agenda reformasi yang mahu dilaksanakan keadilan bergantung kepada Pakatan Harapan sebagai kerajaan dan bukan bergantung kepada Anwar Ibrahim. Anwar dan sekutunya harus tumpu bukan kepada Anwar sendiri menjadi Perdana Menteri kerana reformasi tidak bergantung kepada perkara ini. Ia bergantung kepada Pakatan Harapan kembali berkuasa. Oleh itu, fokus haruslah mengembalikan kuasa kepada Pakatan Harapan. Walaupun ini bermaksud Tun Dr. Mahathir adalah calon yang lebih baik untuk memastikannya. Katanya yang dipetik Malaysia Kini. Tun Dr. Mahathir sudah diberi peluang selama 22 bulan menerajui agenda reformasi Pakatan Harapan. Menurut penganalisis Dr. Azmi Hassan dari Universiti Teknologi Malaysia dan Dr. Awang Azman Pawi dari Universiti Malaya, dalam tempoh tersebut Tun Dr. Mahathir melakukan beberapa kesilapan politik yang akhirnya menyebabkan kejatuhan kerajaan Pakatan Harapan apabila beliau melepaskan jawatan Perdana Menteri pada Februari lalu. Azmi berkata kejatuhan itu ialah tanda Mahathir hilang sentuhan politiknya. Manakala Awang Azman berkata kelewatan Mahathir menyerahkan kuasanya kepada Anwar menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan rakyat. Lapor Free Malaysia Today. Menurut Awang Azman, Tun Dr. Mahathir perlu meninggalkan warisan politik yang kelihatan lebih ikhlas dengan memberi laluan kepada Anwar, bukan bersaing dengannya selepas permusuhan politik selama bertahun-tahun. Sebelum itu, Ahli Parlimen Bersatu Simpang Renggam Dr. Mazli Malik mempertahankan Tun Dr. Mahathir dengan memetik kenyataan Allahyarham Tuan Guru Nik Aziz mengenai keperluan bekerjasama dengan parti lain seperti Semangat 46, Keadilan dan DAP walaupun mereka kuat di Kelantan. Jawab Tok Guru beginilah, umpama kita nak kait rambutan, pokok rambutan tinggi, galah kita tak sampai. Kalau kita cari sejengkal lagi galah, sambung dengan galah kita. InsyaAllah, satu pokok rambutan kita boleh kait. Galah sejengkal inilah yang membantu kita dapat banyak lagi hasil, menurut petikan Mazli. Berdasarkan kenyataan Allahyarham Nik Aziz dan analogi galah itu, Mazli menyimpulkan analoginya mudah. Galah Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya mampu mencapai 92 atau lebih sedikit tetapi tidak mampu melepasi 112. Sebaliknya, sekiranya disambung dengan galah sejengkal Tun Dr. Mahathir, maka angka 112 boleh dilepas. Bahkan 130 atau lebih sedikit pun boleh dijangkau. Galah sejengkal ini tidak akan berhenti di sini jika kita memahami keajaiban dan menghormati galah sejengkal Tun Dr. Mahathir ini. Bukan sahaja kerajaan boleh diambil semula, pilihan raya umum ke-15 pun bolehlah distrategikan untuk menyempurnakan Heineken Effect atau to reach where others can't dan seterusnya menang dengan bergaya, insya-Allah, katanya. Mungkin Mazli lupa bahawa dalam analogi galah Nik Aziz, bekas Mursyidul Ampas dan Menteri Besar Kelantan itu tidak pernah menyerahkan pentadbiran negeri itu kepada pemilik galah yang pendek. Sebaliknya,
pemilik galah pendek itu harus menerima kepimpinan PAS di bawah Ni Aziz. Malah beliau tidak pernah menuntut supaya kerajaan Pulau Pinang dan Selangor diserahkan kepada PAS kerana sedar ia hanya memiliki galah pendek di dua negeri berkenaan. Itulah bezanya antara galah pendek yang dimaksudkan oleh Ni Aziz dengan galah pendek Mazli. Biasanya, apabila kita menyambung galah, ia diikat di hujung sebagai pelengkap, bukan di pangkal sebagai tunjang. Sama-samalah kita fikirkan keajaiban analogi ini. Kemelut keadilan seperti sudah sampai ke penghujungnya. Ketua Wanita Keadilan Selangor yang juga Timbalan Ketua Wanita Keadilan Pusat, Dr. Daroyah Alwi, akhirnya meninggalkan parti itu bersama 35 orang pengikutnya. Daroyah yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Sementara dan Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Selangor itu berkata beliau berbuat demikian kerana tidak lagi percaya dengan kepimpinan Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun jangkaan bahawa tindakan beliau akan menggoncang Badan Wanita Keadilan Selangor nampaknya tidak menjadi kenyataan. Majlis Kepimpinan Wanita Keadilan Selangor dan 3 ahli Dewan Undangan Negeri Wanita Keadilan Selangor berikrar untuk terus kekal setia bersama parti dan presiden mereka. Mereka ialah Juwairiyah Zulkifli iaitu ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Melawati, Rozia Ismail Batu Tiga dan Rozana Zainal Abidin Permatang. Mereka berkata tindakan Daroyah itu sudah dijangka lebih awal. Kami sudah bersiap sedia untuk meneruskan agenda reformasi dan seterusnya mempertahankan kerajaan negeri Selangor. Wanita Keadilan Selangor akan terus mara sebagai satu sayap bagi mendepani semua isu wanita dan mengangkat martabatnya, kata mereka dalam satu kenyataan bersama yang turut disokong 18 ketua wanita bahagian keadilan. Mereka berkata pemimpin datang dan pergi, namun matlamat tidak akan pernah goyang dan kepimpinan terus teguh untuk memacu sayap wanita di bawah pentadbiran Presiden Keadilan Anwar Ibrahim dan Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari. Sebelum itu, Ketua Wanita Keadilan Haniza Talha digantung keahliannya pada 6 April lalu kerana menghadiri pertemuan dengan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan Zuraida Kamaruddin pada Februari. Azmin dan Zuraida dipecat keadilan pada 24 Februari lalu kerana terbabit dalam langkah syaratan yang menyebabkan Kerajaan Pakatan Harapan jatuh. Keduanya secara langsung terlibat dalam gerakan tebuk atap untuk menubuhkan Perikatan Nasional bersama Tan Sri Muhyiddin Yassin dan gerombolan dari UMNO, PAS, GPS serta beberapa parti kecil di Sabah. Mengulas mengenainya, Pengerusi Keadilan Selangor Amiruddin Syari menggesa Daroyah untuk mengosongkan kerusi Dewan Undangan Negeri Sementara yang dimenanginya dengan bantuan Pakatan Harapan. Beliau yakin ahli Dewan Undangan Negeri Keadilan serta semua lapisan jentera keadilan terutamanya ketua-ketua cabang keadilan merasa mual dengan politik separa matang yang tidak berkesudahan. Saya mengecam sekeras-kerasnya tindakan ahli Dewan Undangan Negeri Sementara Dr. Daroyah Alwi yang telah mengumumkan keluar dari Parti Keadilan Rakyat. Tindakan ini jelas satu bentuk pengkhianatan kepada rakyat yang telah memberi mandat jelas kepada Pakatan Harapan untuk mentadbir negeri Selangor melalui pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Keadilan dan Pakatan Harapan Selangor beriltizam berkhidmat sedaya upaya demi menghormati mandat rakyat. Jelasnya dalam satu kenyataan. Setelah Daroyah keluar parti, kerusi keadilan di Dewan Undangan Negeri Selangor tinggal 18. Sebelum ini Azmin yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Antarabangsa dan Hilman Idham Gombak Setia juga telah dipecat dari keadilan. Pakatan Harapan masih menguasai 42 kerusi di Dewan Undangan Negeri yang dianggotai 56 orang. Kabar angin bertiup kencang bahawa tindakan Daroyah merupakan satu daripada usaha untuk merampas kerajaan Selangor daripada Pakatan Harapan seperti mana yang dilakukan di Kedah. Keanehan di Selangor ialah Bersatu Selangor menyokong Tun Dr. Mahathir. Berapa lama sokongan ini akan kekal tidak dapat dipastikan. Memandangkan tren pemberian ghanimah yang diamalkan kerajaan tebuk atap yang dikuasai Muhyiddin dan Azmin ini. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah menggesa orang ramai membuat aduan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Polis Diraja Malaysia PDRM jika mengetahui mengenai sindiket penipuan pemalsuan keputusan ujian COVID-19. Beliau menegaskan tindakan ke atas kesalahan itu akan dilakukan mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342.
Kita membenarkan saringan di makmal swasta dan juga di makmal KKM. Namun kalau ada unsur-unsur penipuan, kita galakkan mereka yang dapati ada unsur penipuan agar mengadu kepada KKM dan kita akan jalankan tindakan dan PDRM akan bertindak. Ini adalah kesalahan, katanya di petik media. Menurut beliau, KKM tidak akan mendedahkan ujian COVID-19 kepada awam. Sebagai contoh, 646,055 kes yang telah diuji. Jadi kita tak umumkan kepada orang ramai. Namun kita ada keputusan tersebut sama ada dibuat di makmal swasta atau kerajaan. Kita akan jalankan siasatan. Kalau mereka mengadu, kita akan jalankan siasatan dan kita akan kerjasama dengan PDRM untuk mengambil tindakan sewajarnya. Tambahnya, pada 9 Jun lalu, 5 lelaki Bangladesh dilaporkan ditahan selepas dipercayai terbabit dalam sindiket pemalsuan dokumen keputusan negatif saringan COVID-19 bagi warga asing dalam serbuan di Jalan Tingkat Tong Shin, Kuala Lumpur. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Seri Mazlan Lazim berkata, kelima-lima suspek berusia 26 hingga 30 tahun itu ditahan dalam serbuan kira-kira 11 malam. Siasatan awal mendapati semua suspek terbabit bekerja sebagai buruh binaan di sebuah syarikat pembinaan di Kuala Lumpur, katanya dalam kenyataan seperti dipetik Harian Metro. Mazlan berkata pihaknya juga menerima 3 lagi laporan polis berhubung pemalsuan dokumen keputusan ujian saringan COVID-19 pada 9 dan 10 Jun lalu. Dalam ketiga-tiga kes itu, hospital dan makmal di sekitar Kuala Lumpur memaklumkan pihaknya menerima panggilan dan email daripada majikan yang mahu mendapatkan pengesahan laporan keputusan ujian saringan COVID-19. Bagaimanapun, selepas semakan dilakukan mendapati nama pesakit yang dinyatakan dalam laporan keputusan ujian saringan itu tidak dapat dikesan dalam rekod berdaftar hospital dan makmal. Malah doktor yang membuat saringan tidak bertugas di hospital dan makmal seperti dalam laporan keputusan ujian saringan berkenaan, katanya. Selain Akta 342, kes berkenaan juga disiasat mengikut Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63 dan Seksyen 468 Palang 471 Kanun Keseksaan kerana kesalahan menggunakan dokumen palsu sebagai tulen. Menurut Mazlan, pihak Polis Kuala Lumpur memandang serius isu pemalsuan dokumen keputusan ujian saringan berkenaan. Beliau juga menasihatkan majikan supaya membuat semakan keputusan ujian saringan yang diserahkan pekerja dengan pihak pengeluar laporan sebelum membuat sebarang keputusan untuk mengambil mereka. Sebelum itu, beberapa media melaporkan polis menahan 2 lelaki Bangladesh yang disyaki terbabit dalam sindiket pemalsuan dokumen keputusan negatif ujian saringan COVID-19 bagi warga asing. Difahamkan kaunter membuat dokumen palsu itu telah beroperasi di kaki 5 kedai di Jalan Alur selama 1 hingga 2 minggu. Setiap dokumen keputusan ujian saringan COVID-19 dikenakan bayaran RM50. Menurut laporan, kedua suspek bekerja dengan anggaran gaji RM1,500 dan RM1,700 sebulan. Jelas, bukan semua warga Bangladesh yang datang ke negara ini ingin menjalankan kerja yang halal dalam sektor 3D atau kotor, berbahaya dan sukar. Ada di antara mereka terlibat dalam jenayah berbahaya yang tidak boleh dimaafkan. Oleh kerana warga Bangladesh ini hanya makan gaji, maka dipercayai sindiket ini ada dalangnya. Justru PDRM digesa membantras perbuatan mereka hingga ke akar umbi. Penjenayah harus diusir dari negara ini. Mari kita buka kembali sedutan ceramah umum yang disampaikan oleh Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang di Kampung Banggul Peradong, Kuala Terengganu pada 7 April 1981. Ucapan beliau yang dikenali sebagai Amanat Hadi itu menyatakan alasan mengapa PAS menentang dan melawan UMNO. Kita menentang UMNO bukan kerana nama dia UMNO. Kita menentang Barisan Nasional bukan kerana nama dia Barisan Nasional. Kita menentang dia kerana dia mengekalkan perlembagaan penjajah, mengekalkan peraturan kafir, mengekalkan peraturan jahiliah. Perjuangan kita adalah jihad, ucapan kita adalah jihad, derma kita adalah jihad, dan kerana kita berjuang dengan puak-puak ini, kalau kita mati kerana berlawan ini, maka kita adalah mati syahid, mati kita adalah mati Islam. Kita tidak payah masuk Yahudi, kita tidak payah masuk Kristian, kita tidak payah masuk Hindu, kita tidak payah masuk Buddha, tetapi kita menjadi kafir dengan mengatakan politik suku, agama suku.
Hampir 4 dekad berlalu, kini PAS berdekapan dengan UMNO dan Barisan Nasional yang pernah disebutnya jika mati melawan mereka, mati itu adalah mati syahid. Kata Hadi, ia perubahan pendekatan kerana perubahan situasi dan realiti. Ini kerana PAS mempunyai kacamata dan kaca teropong yang putih bersih sehingga dapat melihat semua warna yang sebenar tanpa tersilap. PAS berpegang dengan konsep sejahat-jahat seorang Muslim yang beriman diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manakala sebaik-baik amalan orang yang tidak beriman akan ditolak juga pada hari kiamat nanti. Mengulas mengenai tulisan Hadi itu, Naib Presiden Amanah Datuk Seri Mujahid Yusof berkata, penilaian kita kepada manusia hendaklah terbit dari jiwa seorang hamba yang senantiasa mengharapkan kebaikan sesama manusia. Sebagai hamba, kita bertanggungjawab kepada Allah memenuhi hak seorang hamba kepada penciptanya. Segala hak itu digariskan dengan penuh kejelasan dari Al-Quran dan contoh yang diteladani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Mujahid, semua manusia sama ada Muslim atau tidak adalah hamba Allah dan perlu melihat mereka dari kacamata sesama hamba. Sebagai Muslim, hubungan sesama Muslim berasaskan kepada panduan adab sesama saudara seakidah. Persaudaraan adalah berasaskan kepada al-ukhwah al-imaniyah atau persaudaraan yang berpandukan hubungan keimanan. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara, ujar Mujahid dalam tulisannya. Kata Mujahid, taklif imani atau tanggungjawab keimanan terikat kepada semua saudara seakidah walaupun mereka berbeza dalam pandangan politik. Sebab itu seorang Muslim dilarang mengkafirkan seseorang Muslim lain sewenang-wenangnya kerana keterikatan kukuh keimanan mereka. Mujahid berpendapat syariat menuntut untuk kita memastikan kemaslahatan hidup berjalan dalam keadaan aman dan harmoni dengan mengikat hubungan atas al-ukhwah fil muwatanah. Setiap warga negara mempunyai hak yang termaktub dalam perlembagaan digubal untuk mencapai piawaian kemanusiaan demi menghindari penindasan, kezaliman dan kebencian sesama rakyat. Soal syurga atau neraka tidak menjadi ikatan dalam premis ini kerana ia soal hak dalam perundangan dan tanggungjawab membentuk sebuah negara yang aman dan damai berpandukan kepada tuntutan kebaikan bersama atau maslahah. Soal masuk neraka atau tidak bukan alasan untuk tidak berganding bahu dengan bukan Islam selagi premis dan disiplin hubungan taklif insani dipelihara. Soal penghujung seseorang itu berakhir di mana adalah kerja Tuhan, bukan kerja manusia. Ini adalah ABC ilmu ketauhidan. Kita bukan Tuhan untuk menentukan syurga dan neraka dalam membina hubungan sesama manusia. Kita adalah hamba Tuhan yang pasrah kepada keputusannya yang maha adil dan maha bijaksana, tegas Mujahid. Secara jelas, PAS menggunakan agama bagi menghalalkan tindakan politik mereka untuk bersama golongan kafir dalam MCA, MIC dan parti-parti kecil di Sabah serta dengan para kleptokrat. Justru kita bertanya, siapakah sekarang yang mengamalkan politik suku, agama suku? Rakyat memerhati. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Terima kasih untuk perhatian yang anda berikan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa dalam edisi seterusnya.